Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ni dengan kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam yang mulia, yang juga Tuan Bilal dan seterusnya jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk duduk bersama dalam majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali kisah yang kedua tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan melihat insya-Allah sepanjang-panjang sesi kita bersama-sama dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu lepas kita telah menceritakan sedikit tentang muqaddimah pengenalan kepada sirah ni. Sirah ni apa, kenapa sirah ni penting. Kita telah sebutkan bahawa Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah didetailkan, diperincikan, telah diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda, dan apa yang diceritakan oleh Nabi itu kita panggilnya, yang pertamanya ialah sunnah, kita panggil hadis. Jadi kalau Quran sahaja tanpa hadis, kita tidak tahu bagaimana kita nak melaksanakan, kita nak buat Quran tu macam mana, nak melaksanakan Quran tu bagaimana. Jadi akhirnya datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama sebutkan juga bahawa sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka bersama dengan baginda Nabi. Jadi mereka dapat melihat Nabi ni di depan mata mereka. Jadi mereka melihat bagaimana, kalau nak sembahyang bagaimana, kalau nak puasa bagaimana sepatutnya buat, kenapa Nabi ni berhijrah. Jadi semua tu adalah merupakan tunjuk ajar yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang hidup selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi insya-Allah Allah Taala telah jaga Quran ni. Menjaga Quran yang pertamanya ialah dengan mengekalkan Quran tu tak boleh diubah oleh manusia. Kalau ada manusia cuba ubah, Allah Taala akan pelihara. Dan begitu juga tanda Allah Taala ni, macam-macam cara Allah Taala pelihara Quran ni. Yang pertama contohnya, yang keduanya ialah Allah Ta'ala memelihara bahasa Arab. Jadi makna bahasa Arab ni tidak berubah. Tidak ada bahasa yang tak berubah. Daripada 1000 tahun, 1400 tahun dulu sampai sekarang tak berubah. Kalau bahasa Inggeris berubah. Kalau siapa-siapa yang biasa bacalah buku Shakespeare, kata. Dululah saya masa kecil-kecil dulu baca buku Shakespeare, William Shakespeare, novel tu. Buku-buku cerita. Tapi bahasa dia dah lain dah. Tu baru 300 tahun, 200 tahun. Kalau bahasa Melayu lagilah, cuba baca buku Jawi lama-lama, jauh bahasa dia. 150 tahun Matla'il Badrain, bahasa tu susah nak faham. Tapi bahasa Arab ni bukan hanya 1400 tahun, tapi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sejak daripada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail ni daripada bukan Arab menjadi orang Arab, berkahwin dengan orang Jurhum. Kemudian dia ni, masa dia kahwin tu dengan orang Jurhum tu, orang Jurhum tu dah bercakap bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang dicakap, yang dipertuturkan, yang digunakan oleh orang Jurhum ni satu kabilah, kabilah yang tinggal di negeri Arab ni, yang tinggal semenanjung tanah Arab. Jadi dia ni adalah tutuk nenek moyang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kenapa? Kerana Nabi Ismail tu berkahwin dengan orang Jurhum. Orang Jurhum Arab, Ismail itu bukan Arab, Nabi Ismail bukan Arab, Nabi Ibrahim bukan Arab. Jadi bahasa Arab tu pada masa tu masih sama dengan apa yang kita gunakan sekarang ni. Jadi itulah kelebihan Allah Ta'ala menjaga Quran ni. Yang ketiganya, Allah Ta'ala jaga Quran ni, orang boleh hafal Quran ni. Mana ada orang hafal Bible, mana ada orang hafal Taurat ni. Walaupun padri-padri besar dia pun tak hafal. Kemudian itulah bahasa Taurat ni dah berubah dah. Bahasa Injil ni dah berubah dah. Sekarang ni
Injil pula tu, Bible ni macam-macam Bible ada. Bible ni bahasa Inggeris lah, bahasa ni. Jadi macam-macam Bible. Jadi itulah tandanya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Quran dengan menjadikan orang boleh hafal. Jadi banyak pusat tahfiz, melahirkan orang yang hafiz Quran. Walaupun kita tak hafiz lah, kita nak hafiz juga lah, hafiz Al-Fatihah tu insya-Allah lah kan, dengan Qul Huwallah. Tapi maknanya ada orang boleh hafal Quran. Dan kita tengok dalam TV, dalam video tu yang baru-baru ni tu kan, orang autism, anak autism boleh hafal Quran. Bukan hafal main-main, bukan hafal biasa-biasa, tapi dia boleh tahu ni surah apa, nombor apa, muka surah apa, dia boleh tahu semua tu. Ini kita pun, jadi bila kita hairan, maka kita ingatlah itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Quran. Itu. Jadi kita ni yang hidup 1400 tahun daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita ni walaupun kita sudah jauh daripada Nabi, tapi kita boleh seolah-olahnya boleh melihat Nabi ni melalui sirah baginda, dan banyak kitab sirah. Jadi oleh kerana itulah maka kita sebagai orang Islam yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti belajar, mesti tahu kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi insya-Allah inilah di antara usaha kita, setengah jam tak apalah kan, tapi insya-Allah kan at leastnya tengah jam daripada kosong jam. Jadi kita baca malam ni insya-Allah bermula dengan kisah Nabi kita. Jadi Nabi kita ni nasab dia, keturunan dia ialah sampai kepada Adam lah. Kita kata betul lah, semua orang daripada Adam lah. Saya pun daripada Adam juga. Kita semua daripada Adam. Tapi nasab keturunan dia tu Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Adam ada 3 peringkat. Ulama bahagikan. Ada 3 peringkat. Yang pertama sekali ialah daripada Nabi kita bin sampailah kepada Adnan. Adnani Adnani itu maknanya Adnan lah. Adnan tu satu peringkat. Kemudian selepas daripada Adnan tu dia naik lagi. Bin sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Sampai situ satu peringkat. Lepas daripada Nabi Ibrahim tu ada lagi, naik lagi. Nabi Ibrahim bin sampai kepada Adam alaihi salam. Jadi makna kita ada 3 lah sini, 3. Jadi ulama kata macam ni. Yang nombor 1 ni, bahagian 4 yang pertama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib ni sampai kepada Nabi Adnan ni, ini memang sah. Sah ni makna pasti riwayat dia sahih. Sahih. Jadi kalau orang kata tak ada mana anak Adnan, tak. Memang hadis sahih mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Adnan dan ada sanad itu. Orang Arab ni dia memang masyhur menjaga sanad, menjaga nasab. Orang Melayu ni tak tahulah kan. Dia 3 je. 3 habis betul. Tak biasanya macam itulah kan. Saya bin ayah saya bin datuk saya. Moyang lupa lah. Jadi tapi orang Arab ni tak macam tu. Sehingga orang Arab hebatnya ni bukan sekadar tu, bukan sekadar ayah dia tahu. Kuda pun dia tahu. Kuda ni siapa ayah kuda ni? Kuda dia lah. Ayah kuda ni siapa kuda ni? Orang Arab ni hebat InsyaAllah kita akan cerita nanti, kita akan tengok nanti kehebatan Arab ni sampai unta dia tu dia tahu. Kalau kita nak kata tahi unta, minta maaf sebut tahi unta orang sini sebut kan. Tahi unta. Bila ambil tahi unta tu dia boleh tahu. Oh, tahi unta ni tahi unta Madinah ke, tahi unta Mekah ke, tahi unta. Dia boleh tahu sampai macam tu. Nanti insya-Allah kita tengok nanti. Dalam peperangan perkara ni berlaku dalam peperangan Badar, dia boleh tahu bila jumpa tahi unta atas padang pasir tu, dia ambil tengok, ni unta Madinah ni. Dia kata, ni bukan unta Mekah ni. Bila unta Madinah bermakna orang Madinah pernah sampai sini. Sekarang ni bahaya ni kita ni, sebab kita sekarang akan berjumpa dengan orang Madinah. Itu sampai dia boleh tahu tu. Itu nak ceritanya kehebatan. Tahi pun dia tahu. Keturunan lembu pula dah. Keturunan kuda pun dia tahu. Keturunan keldai dia tahu, keturunan unta. Jadi kalau manusia ni, keturunan setiap orang ni dia tahu sangatlah. Jadi sebab itulah keturunan Nabi ni memang itu sahih daripada Nabi SAW sampai kepada Adnan. Daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail ni, ini ada khilaf ulama. Khilaf ulama kata, ada yang kata betul, ada yang kata tak betul. Ada perbezaan pendapat ulama. Kemudian selepas daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam, itu memang tak betul. Ada memang tak betul lagi. Ulama kata macam tu, pandangan yang telah dibuat oleh ulama lah. Jadi tu kesimpulan cerita ni. Jadi perkara kedua yang mungkin kita nak tengok lah, ni tak masuk lagi ni, tak lahir lagi ni, tak apa lah, perlahan-lahan kita tengok pula kelahiran Nabi ni dia ayah dia ialah Abdullah, tapi ayah datuk dia ialah Abdul Muttalib. Datuk kepada datuk dia tu Hashim. Jadi dia ni Muhammad
Nabi kita ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita akan cerita insya-Allah sebab dalam buku sirah, dalam buku sejarah-sejarah Islam yang detail sikit lah, yang detail Kalau yang simple-simple dia tak cerita. Ni saya ambil yang lebih detail sikit. Dia sebut, dia kata Hashim ni ialah seorang yang suka mengembara. Jadi dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Syam, dia pergi ke Yaman. Kemudian selepas pergi-pergi tu, dia kahwinlah dengan orang di Yathrib. Orang Yathrib. Jadi dia kahwin tu dapat anak ramai. Dia ada saudara Hashim ni. Hashim ni dia ada saudara, nama dia Muttalib. Jaga elok bukan Abdul Muttalib, Muttalib nama dia. Muttalib. Muttalib ni adik-beradik dia. Adik-beradik siapa? Adik-beradik Hashim. Hashim ni suka mengembara, berniaga. Kemudian tiba-tiba dia mati di Palestin. Bila dia mati Palestin, anak dia ramai. Anak dia ada di Yathrib ni. Orang tak tahu anak dia ada. Tiba-tiba saudara dia, adik-beradik pada Hashim ni nama Muttalib. Adik-beradik ni tiba-tiba dia kata ada anak saudara aku rupanya. Di mana? Di Yathrib. Yathrib ni 450 km daripada Mekah, di padang pasir lah mana. Jadi dia pergi, dia jumpalah, menangis jumpa, dia minta bawa balik. Nak ambil bawa balik siapa? Anak tu nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Syaibah nama dia. Sebab apa? Dia lahir tu beruban. Syaibah ni makna beruban maknanya. Jadi rambut dia putih. Jadi dinamakan Syaibah. Yang Syaibah, dia minta daripada mak dia ni, daripada Bani Najjar, dia minta daripada mak dia orang Yathrib ni, aku nak ambil Syaibah ni bawa balik ke Mekah. Sebab apa? Sebab dia ni keturunan yang mulia, dia nak jadi raja ni. Di Mekah ni. Jadi dia pun pujuk, mak dia pun berilah, dia ambil lah. Umur dia pada masa tu 9 tahun. Bawa naik atas kuda dia di belakang. Nak unta. Bawa balik belakang. Orang sampai di Mekah, orang tengok, wah siapa pula ni naik dengan Muttalib ni? Hamba dia kot. Dia kata hamba dia tu hamba kepada Muttalib lah. Jadi mereka panggil Abdul Muttalib. Abdul tu makna hamba. Jadi Muttalib jadi hamba Muttalib. Dia kata hamba Muttalib ni. Muttalib kata bukan, ni anak saudara aku, bukannya hamba aku. Tak, dia kata Abdul kamu, hamba kamu. Jadi melekat nama dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu ialah datuk Nabi tu. Datuk kepada Nabi SAW yang bela Nabi masa kecil tu. Itu cerita Abdul Muttalib. Jadi asalnya memang kecil-kecil dulu, masa Damik dulu dia tinggal di Yathrib. Jadi baliklah dulu. Ada dua peristiwa besar Abdul Muttalib ni. Yang berlaku pada Abdul Muttalib. Yang pertama ialah tentang dialah orang yang mula-mula menjumpai kembali Telaga Zamzam. Telaga Zamzam dulu terkambus. Orang tak tahu dah di mana. Orang Quraisy tak tahu di mana. Ada Kaabah tu tapi telaga tak tahu di mana. Satu malam dia mimpi. Mimpi apa? Ada datang orang beritahu dalam mimpi dia tu, telaga di sini, kamu pergi gali. Dia pergi, dia gali. Dia gali, dia jumpa harta yang banyak di situ. Lepas tu tengok-tengok jumpa ada telaga Zamzam. Jadi kembalilah jumpa Telaga Zamzam sampailah sekarang ni kita ada Telaga Zamzam tu. Jadi maknanya Telaga Zamzam ni satu benda yang pelik lah kita ceritakan. Maknanya bukan benda-benda biasa. Sebab tu Zamzam daripada Nabi Ismail AS. Kalau kita kata, kalau macam tu kita korek tempat lain lah. Korek tempat lain dah. Korek tempat lain mesti ada air bawah tu. Kau macam mana? Kalau ikut logiknya, kalau macam tu kita pergi korek lah mana-mana tempat di Syria tu keluar minyak lah. Tapi nak korek tu panggil Selam Beja lah, panggil apa syarikat ni lah, Petronas cari gali. Susah nak dapat tu kan. Korek sini tak ada minyak, korek sini tak ada minyak, korek sini ada minyak. Contohnya gitu. Jadi Telaga Zamzam tu dia special. Special dia sampai sekarang lah. Orang putih buat kajian pasal Telaga Zamzam ni, Masya Allah kan. Air dia tu mana orang masak ni. Orang tak masak air Zamzam tak. Letak dalam botol, tadah macam tu, minum macam tu. Minum macam tu. Tak perlu masak. Tak ada orang mati kerana kuman dalam Zamzam tu tadi. Lepas tu, masa dulu saya sempat pergi dulu. Ni zaman tahun 80-an Masa tu saya muda, nak kata muda ke damit lagi. Pergi ke Mekah tu, masa tu Telaga Zamzam tu boleh turun. Boleh turun ke bawah. Sekarang ni tak boleh saya sirau, tak boleh tau. Tak tahulah. Tapi dulu saya turun ke bawah, boleh tengok lagi telaga tu. Telaga dia tu tak besar. Telaga adalah besar. Tapi dia pipe masuk dalam telaga tu nak penuh telaga tu. Masuk ke telaga bulat tu, ni pipe. Sebab apa? Ada pipe ni pergi ke Madinah, ada pipe ni pergi ke sini, nak bekalkan air kepada orang yang datang buat umrah, buat haji ni. Tapi tak kering, tu yang pelik tu.
Tak perlu masak dengan kuman banyaknya, orang kata lah buat kajian tu kan, tapi tak mati-mati orang, tak sakit-sakit orang. Itu istimewa Telaga Zamzam. Cukuplah kalau kita rasakan tengok Telaga Zamzam tu dah boleh jadi Islam dah, kita patutnya dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian cerita ni, nombor satu, Abdul Muttalib ni ialah dia jumpa Telaga Zamzam tu. Dia gali-gali dia jumpa. Orang Arab mula-mula, orang Arab lah ramai-ramai ni, sibuk lah kata, kami nak juga, kami ada hak juga. Tak. Dia kata akhirnya Telaga Zamzam tu dia warisi kepada keturunan Abdul Muttalib. Sebab itulah sampai sekarang ni dia ada tu khusus tu. Ada apa ni? Macam kata pemegang anak kunci Kaabah. Dia ada keturunan dia. Ada keturunan dia. Dia tak boleh beri pada siapa-siapa tu. Dia bukan siapa-siapa boleh beri. Kau lah, ambil kau lah. Jadi maknanya kerajaan Saudi pun takut tu. Raja-raja Saudi pun takut nak beri kepada bukan keturunan orang tu. Orang tertentu. Jadi siapa yang pegang Zamzam yang ni, siapa yang pegang jaga bahagian kunci Kaabah yang ni, pernah diberi, dia kata kunci Kaabah tu kepada orang lain, tak boleh buka. Maknanya hikmah banyaklah benda-benda pelik ni sebenarnya. Pergi insya-Allah kalau pergi ke Mekah tu boleh pergi, ada museum. Dia ada museum. Saya pernah pergi sana. Museum Mekah. Dipanggil. Jadi seterusnya cerita kita itu yang pertama yang pertama. Pasal Abdul Muttalib. Yang kedua, pasal Abdul Muttalib ni, yang kehebatan dia ialah tentang peristiwa serangan tentera bergajah ke Mekah. Ni, tentera bergajah ke Mekah. Jadi gajah ni bukan ramai, bukan banyak bukanlah datang tu sampai. Dia kata 9 ekor je gajah ni. Sebenarnya gajah ni imported daripada mana? Daripada Afrika. Sebab di tanah Arab tak ada gajah. Jadi di sebelah selatan tu, di tanah Arab tu, sebelah selatan tu nama dia Yaman. Yaman tu berada di bawah pemerintahan kerajaan Habasyah. Gitu. Jadi dia non Kristian. Sampai sekarang Habasyah ni Kristian, kuat Kristian Habasyah ni. Jadi dia ni memerintah sampailah ke negeri Yaman. Ketua dia di Yaman tu nama dia Abraha. Tu dia Abraha tu. Jadi Abraha ni dia orang Arab dia. Dia tengok orang Arab ni tak suka datang ke Yaman. Dia suka datang ke Kaabah. Dia pergi, dia kata fikir, jangan, kenapa awak semua suka sangat pergi Kaabah? Ada apa di Mekah tu? Jadi dia marahlah. Dia marah. Apa pergi Kaabah? Akhirnya dia buat satu gereja besar di negeri Yaman tu. Gereja tu special lah. Tak adalah ikon maknanya, tapi tak ada kapet tebal, tapi maknanya menarik lah. Sepatutnya orang Arab dia kata datang sini, bukan pergi sana. Ni special lagi, tempat ni banyak rehat lah, tenang semua. Dibuat lah. Tapi orang tak datang juga. Last kali ada seorang tu diceritakan dalam sirah, ada dia kata seorang tu datang berak dalam tu, minta maaf berak, dia pergi berak dalam gereja tu. Ada satu riwayat lagi kata dia campur tahid dalam tu. Orang Arab kena tangkap dia. Abraha tangkap. Tengok siapa? Orang daripada Kinanah. Orang Kinanah tu makna orang dekat dengan Mekah tu. Marahlah dia. Sebab itulah dia hantar 90,000 tentera sekali dengan dia jadi ketua, dengan gajah-gajah dia bawa 9 ekor tu pergi menuju ke Mekah. Dia nak robohkan Kaabah tu. Tu zaman Abdul Muttalib. Zaman Nabi lahir tu yang kita panggil sebagai tahun gajah. Jadi dia pun pergilah. Pergilah sampai ke satu tempat di antara Muzdalifah dan juga Mina. Tu tempat tu Jadi kalau kita pergi tu biasalah ada Arafah, lepas tu kita ada Muzdalifah, kita berjalan tu waktu malam tu kutip batu semua tu, tinggal situ sekejap, kemudian esok tu pergi ke Mina. Dekat je tu insya-Allah taala. Tengah-tengah tu ada satu lembah situ. Di situlah dia pergi apa ni? Abraha ni dia pergi berkhemah situ. Jadi pada masa itulah dia hantar utusan dia. Wakil dia pergi jumpa dengan orang Mekah. Dia ambil semua, dia jumpa kambing-kambing yang penduduk Mekah punya ni dia ambil. Dia rampas lah. Jadi termasuk kambing yang dia ambil itulah kambing Abdul Muttalib. Pasal maksud Abdul Muttalib ni orang besar di Mekah tu. Jadi dia ambil. Jadi dia hantar utusan, dia kata kami ni nak serang Mekah ni. Jaga. Orang Mekah takut lah semua. Abdul Muttalib beritahu apa? Abdul Muttalib kata, aku ni, dia kata, ni ada sebut dalam riwayat. Dia kata, ana rabbul ghanam. Dia kata, aku ni bukan Tuhan ghanam, bukan Tuhan kambing. Tapi maksudnya, aku ni ialah tuan kepada kambing. Aku rabbul ghanam.
walil baiti rabbun yahmi, dia kata. Tu Kaabah tu ada Tuhan dia yang jaga dia tu. Dia kata. Jadi maknanya sini ulama-ulama kata bermakna Abdul Muttalib ni sendiri sebenarnya percaya kepada Allah tu. Walaupun dia musyrik. Dia musyrik. Anak dia nama Abdullah, jadi dia percaya kepada Tuhan. Jadi dia kata, aku nak Abrahah, aku nak ambil kambing aku balik. Minta kambing aku semula. Sebab aku ni tuan punya kambing. Yang rumah Baitullah tu, itu pulang pada awak lah. Itu ada Tuhan dia jaga. Jadi akhirnya orang Arab semua, orang Mekah semua pun takut lah. Orang Mekah semua naik atas bukit. Kalau kita pergi di Mekah tu, dia ada tepi tu, dia ada bukit tinggi tu. Sekarang ni dah tak nampak lah, sebab dia dah bina apa ni, buruj-buruj tinggi-tinggi tu kan. Kalau dulu tu kita boleh naik bukit tepi tu, orang Arab semua pada masa tu naik tepi bukit tu. Nak tengok dia. Suspend nak tengok ni. Apa akan terjadi kepada Kaabah kita ni. Sebab apa? Datang lah daripada Yaman dengan gajah-gajah tu. Tak ada apa-apa je, sekejap je datanglah burung tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fil. Habis cerita. Burung tu datang bawa 3 biji batu. Satu di paruh dia, satu di tangan dia. Dikatakan setiap satu batu tu dah siap tulis nama dah. Nama siapa kena ni? Jadi burung datang, campak je, tak kena, terus apa ni? Hilang apa ni? Dengan daging-daging hilang, tinggal tulang terus ranak terus jatuh terus. Jadi adalah orang kata ni sakit cacar ke sakit apa, tak, ini adalah merupakan apa ni, peristiwa yang mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia kan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam baca surah Al-Fil tu kan. Jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kita ambil daun, kita tengok daun yang dimakan ulat, tengok tinggal apa ni? Tak ada dah daun tu, tinggal apa tu kan. Jaring-jaring dia tu kan. Macam jaring-jaring. Macam tu lah manusia. Semua mati. Jadi habis cerita tu, pada masa itulah naik nama Abdul Muttalib. Lepas daripada 40 hari, atau ada yang kata setengah kata 50 hari, lahirlah Nabi kita SAW. Peristiwa tu berlaku pada bulan Muharram. Muharram. Peristiwa mana? Peristiwa sebab itulah orang Arab terkenal. Bukan orang Mekah sahaja, tapi seluruh tanah Arab, tahun tu nama dia tahun gajah. Gajah nak datang pun habis mati. Tentera Abrahah paling kuat dalam dunia pada masa tu lah. Jadi habis, tak boleh nak lawan. Jadi hebat. Tiba-tiba lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun tu bulan Rabiul Awal. Jadi adalah pendapat tapi yang kata berapa hari bulan dia lahir wallahu alam lah. Ada yang kata 9, ada yang kata 12, tapi kita semua 12 lah insya-Allah 12 Rabiul Awal. Itu tak apalah, tak penting bagi kita tarikh tu. Tapi maknanya Nabi pun lahir. Mak dia yang melahirkan dia, ayah dia tak ada. Ada yang kata ayah dia dah meninggal dah. Abdullah tu dah meninggal dah. Meninggal di mana? Meninggal di Yasrib. Ada yang kata meninggal setelah Nabi lahir 2 bulan. Itu adalah pendapat-pendapat lah kan. Tapi Nabi lahir dan banyaklah peristiwa-peristiwa masa Nabi lahir tu yang dipanggil sebagai irhasat. Irhasat ni dalam bahasa Arab ni maknanya peristiwa-peristiwa pelik yang datang, yang Allah Ta'ala nak tunjukkan sempena kelahiran Nabi itu. Irhasat. Jadi apa contohnya? Contohnya ialah yang pertama sekali, gugurnya tu apa ni? Padamnya api di Parsi. Orang Parsi ni sembah api. Agama Majusi. Ada sekarang orang sembah apa? Sembah matahari. Ada juga. Pelik-pelik kan. Dia tengok matahari smart, dia sembah matahari. Dia tengok bulan, tengok bintang, macam-macam. Jadi orang Majusi ada lagi sampai sekarang Orang Majusi ni ada lagi sampai sekarang di negeri Iran tu. Sikit-sikit, tak banyaklah Yang lain tu Syiah tu. Tapi yang Majusi tu ada. Mereka ni jaga api tu tak beri padam. Daripada berzama-sama beratus-ratus tahun tu tak padam. Maknanya nak padam letak tahu-tahu letak kayu, letak apa. Tapi dia letaklah maknanya nak bagi api tu. Tiba-tiba api ni padam. Pelik dia ni. Kenapa padam ni? Itu nombor satu lah. Yang keduanya ialah dia kata ni ialah runtuhnya gereja. Runtuhnya gereja di satu tempat bernama Sawah. Kata Sawah ni satu tempat, ada satu tasik situ di padang pasir tu, ada satu tasik tempat orang Kristian tu. Tiba-tiba runtuh. Tu pelik. Ada lagi lah beberapa pelik-pelik yang lain lah yang saya tak ceritalah sini kan. Jadi ulama-ulama pun kata ini adalah tanda-tanda kelahiran Nabi SAW. Kemudian sampai 7 hari Nabi kita tu dilahirkan, lepas tu diambil oleh Abdul Muttalib, kemudian dibawa ke Kaabah, kemudian diberi nama Muhammad. Tak pernah orang ada nama Muhammad sebelum daripada ni. Macam mana dia terfikir nak nama Muhammad? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Tak ada. Ada jumpa nama Muhammad? Tak ada. Dalam sejarah-sejarah ramai orang nama, macam-macam nama. Muttalib ada, Syaibah ada, Abdul Uzza ada, Abu Sufyan ada, ramai Abu Sufyan, Al-Haris ada, macam-macam nama orang Arab ni. Tapi Muhammad tak ada. Padahal Muhammad tu nama bahasa Arab. Maksudnya Muhammad artinya daripada hamada yang dipuji, Muhammad orang yang terpuji. Gitu. Jadi Nabi lahir, lalu diberi nama, lepas tu dikhitankan dalam selepas 7 hari. Khitan khitan orang panggil sunat sini, kita tak tahu. Panggil apa sini? Sunat ke apa? Tempat saya panggil sunat. Potong itulah berkhitan. Jadi dalam semasa 7 hari, umur dia 7 hari. Orang Arab ni dia sampai sekarang masa kecil dia bersunat. Kita ni tua-tua lah kan. Dah habis darjah 6 masa zaman saya tu. Dah tua dah, malu lah nak pergi ke hospital. Jadi zaman sampai sekarang di negeri Arab dia budak-budak. Jadi Nabi kita ni masa 7 hari dikhitamkan. Lepas tu diberilah menyusu. Jadi mula-mula mak dia lah menyusu. Lepas tu disusukan oleh seorang yang bernama Suwaibah. Suwaibah ni ialah hamba kepada Abu Lahab. Gitu. Jadi dia ni adalah hamba. Hamba ni biasanya orang daripada Afrika lah pada masa tu. Jadi dia susukan, dia ni ramai menyusu. Ni satu lagi tabiat orang Arab ialah suka menyusukan anak dia kepada orang lain. Jadi biasanya ada seorang perempuan tu akan ramailah, dia pernah menyusu orang ni, dia pernah menyusu orang ni, pernah menyusu orang ni. Jadi jadilah ramai, nama dia adik-beradik susu. Gitu. Jadi orang Melayu tak buat macam tu kan. Orang Melayu tak ada. Jadi orang Arab buat. Jadi kena jaga tu, tapi kena jaga. Takut nanti kalau nak buat kalau nak buat kena jaga elok-elok. Sebab apa? Takut nanti terkahwin anak adik-beradik susu. Bahaya juga kan. Tengok-tengoklah. Aku pernah menyusu dengan ni juga. Suami cakap pada isteri kata, aku pun pernah juga. Jadi kena pisah lah. Sebab apa? Dah jadi adik-beradik susu. Adik-beradik susu ni dalam Islam ni maknanya sama macam adik-beradik betul, kecuali satu saja tak boleh mewarisi. Auratnya tak batal, wuduknya, semua-semualah susu ni kan. Dan termasuklah mak saudara dia, mak saudara budak tu. Jadi kalau kita lah sinilah contohnya kan, orang biasa ambil anak angkat cerita ni, cerita bukan berkaitan dengan sirah ni, tapi cerita jugalah sempena minta maaf lah kalau orang ambil anak angkat ambil anak angkat ni bahaya sebenarnya. Kita ambil anak angkat, kemudian anak angkat tu katakan lelaki, masa dia kecil tak apalah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bila dia besar, bila dah balik umur 15, macam mana dia dengan isteri kita? Susah lah kan, duduk dalam rumahnya, berkhalwatnya, sentuhnya, auratnya, masalah semua tu. Sebab itulah kalau nak ambil anak angkat, dia ajar oleh ulama-ulama, iaitu apa? Susukan dia dengan adik-beradik perempuan tu. Maknanya adik-beradik isteri kita lah, gitu kan. Adik-beradik isteri kita. Maknanya kita cari adik-beradik isteri kita, kalau yang ni lelaki, kalau anak angkat tu lelaki, kita cari adik-beradik isteri kita, suruh dia menyusu dengan adik-beradik isteri tu, adik-beradik isteri. Bila dia jadi adik-beradik, dia menyusu adik-beradik isteri, dah cukup dah semua, tapi mestilah sebelum umur 2 tahun lah sebelum umur 2 tahun, jangan dah 5 tahun menyusu lagi. Sebelum umur 2 tahun dah cukup menyusu, dah cukup syarat-syaratnya, 5 kali kenyang dan sebagainya tu. Tapi susu tu tak mesti susu, orang panggil benda ni Allahu Akbar, panggil apa ni, menyusu direct, orang panggil apa ni, neneng. Minta maaf lah orang Indonesia panggil neneng tak kan. Neneng maknanya nyusu direct lah, nyusu dada ni. Dia boleh, maknanya perah pun boleh. Perah, kemudian masukkan dalam botol tu, simpan dalam peti ais tu, beku tu, lepas tu nak minum, bagi minum ke budak tu. So dia akan jadi anak susu lah tu kan. Jadi bila jadi anak susu, isteri kita tu automatically jadi mak saudara susu kepada budak tu. Jadi bila mak saudara susu, jadi hilanglah larangan khalwatnya, sentuhnya, auratnya dan sebagainya. Jadi macam anak sendirilah, kecuali tak boleh mewarisi saja, mewarisi harta. Tu cerita pasal susu. Jadi orang Arab ni sangat popular dengan susu-susu ni. Jadi Nabi kita SAW, dia susu dengan Suwaibah, dan dengan Suwaibah tu ramai. Yang susu pernah menyusu dengan Suwaibah. Kemudian tu yang keduanya, yang masyhur sekali ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus As-Sa'diyah. Jadi kita cerita sikit pasal Halimah Sa'diyah ni. Ni sirah Nabi ni. Jadi cerita ni, Halimah ni insya-Allah dia akhir tu dia masuk Islam, alhamdulillah. Halimah ni, dia ni tinggal di Bani Sa'ad.
Kalaulah orang pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke haji tu kan, ada di satu tempat kalau kita pergi buat umrah di Ja'ranah. Ja'ranah tu dia jauh lah. Kalau Tan'im tu dia dekat Ja'ranah tu dia jauh. Dekat Hudaybiyah. Di padang pasir situ tu dia antara jalan di antara Mekah dengan Jeddah, tengah-tengah tu. Jadi di situ ada satu tempat nama Ja'ranah, di situlah Bani Sa'ad tinggal. Kawasan Bani Sa'ad. Jadi Halimah ni nama dia Halimah As-Sa'diyah. Gitu. Kenapa? Kerana dia tu daripada Bani Sa'ad. Bukan nama dia Sa'diyah. Tapi orang Melayu tak apalah kan. Tapi nama anak nama Sa'diyah. Padahal Sa'diyah tu sebenarnya ialah sebab dia tu daripada Bani Sa'ad. Kalau tanya orang Melayu, awak ni Sa'diyah? Awak keturunan Bani Sa'ad ke? Bukan. Nama Sa'diyah kan. Jadi Halimah As-Sa'diyah. Gitu. Bersama dengan suami dia, nama dia Abu Kabsyah. Jadi dia gitulah. Kerja dia orang padang pasir ni, orang yang tinggal lah, orang kabilah orang-orang Arab Badui ni, biasanya dia tinggal dekat dengan Mekah. Dia dekat lah tu beberapa puluh kilometer tu. Jadi mereka pun pergi ke Mekah. Masa tu dia cerita ialah masa kemarau. Rumput tak ada, kambing pun tak ada susu, unta pun kurus-kurus, nak makan tak ada Jadi dia pergilah. Dia kata, saat dia Halimah bercerita, aku dulu pergi ke Mekah ni menaiki seekor keldai. Dia naik keldai dia dan membawa seekor unta yang kurus. Aku ada anak masa tu, tapi susu aku tak keluar. Jadi asyik-asyik beri makan, beri minum kepada susu unta ni. Susu unta pula tak nak keluar juga. Tak ada susu, dia kata unta aku ni. Ada titik. Anak aku ni dia untuk beraung. Beraung nak minum, tak ada benda nak minum Jadi dia kata, pergilah ke Mekah. Aku bersama dengan perempuan-perempuan daripada Bani Sa'ad. Ramai-ramai lah maknanya. Perempuan-perempuan semua yang ada susu ni semua pergi ke Mekah tu. Pergi rumah ke rumah cari. Nak cari siapa? Cari ada tak siapa-siapa nak beri anak. Nak beri anak supaya nak menyusu. Itu tabiat orang Arab macam tu. Maknanya orang daripada kampung datang ke bandar, tanya, maknanya kalau kita orang daripada mana? Orang daripada Batamitus. Contohlah kata daripada Hulu Temburung tu datang. Nak beri benda, yang pelik sini zaman dulu ni dia beri anak dia tu. Kalau kita nak beri pada mari daripada ujung negeri tu nak beri. Ambil anak ni, tolong susu anak saya. Kita tak beri dah. Sebab apa hilanglah sekarang ni kan. Anak pergi sekolah pun dia colek. Elok-elok kan tak? Kita duduk tunggu pun dia colek tu kan. Zaman sekarang. Ni zaman dulu. Jadi dia pun pergilah, dia kata, dengan wanita-wanita daripada Bani Sa'ad ni. Pergilah ke rumah-rumah. Pergi sini. Sampailah kepada rumah ni. Rumah siapa ni? Aminah ni. Aminah dengan Abdul Muttalib. Dia kata, ada ni. Kami ada baby ni, nama Muhammad ni. Tapi ayah dia tak ada. Ni. Jadi bagi orang Arab, bila tak ada ayah ni, dia ni sensitif sikit. Sensitif apa? Dia panggil anak yatim. Anak yatim. Bukan sebab ayah dia nama yatim, tapi sebab ayah dia tak ada. Kalau mak tak ada, orang Melayu panggil yatim piatu pula. Tu Melayu pula pandai menambah. Dalam bahasa Arab tak ada yatim piatu, dia ada yatim yang dapat harta ni. Orang bagi anak yatim tu maksudnya ialah orang yang tidak ada ayah. Sebab zaman dulu mak tak kerja. Yang kerja ni pelik-pelik je. Orang jarang-jarang. Khadijah pun kerja lah. Tapi biasa-biasanya orang tak kerja. Yang lelaki kerja. Jadi kalau ada suami, dia lah yang akan menanggung isteri dia. Dia jaga anak-anak. Jadi bila tanya sebut ni siapa? Anak yatim kata. Ayah dia dah mati. Mati di mana? Mati di Yathrib. Jadi semua orang tak nak. Orang tak nak pergi. Termasuk Halimah, dia kata, aku pergi pun orang kata anak yatim. Tak apalah, aku cari orang lain lah. Dia pun cari. Pusing. Akhirnya semua wanita-wanita daripada Bani Sa'ad ni dapat anak, dapat baby untuk menyusu. Masing-masing nak balik lah. Balik Halimah. Halimah ni terkebil-kebil. Saya lah sebut terkebil-kebil, dia tak sebut dalam ni. Tapi dia kata, aku macam mana? Dia cakap suami dia tu Abu Kabsyah. Kata macam mana? Kita ni nak balik, takkan nak balik free, dia kata. Marilah kita ambil tu budak tu, kata budak yatim. Ambil lah. Alang-alang tiada, baik ambil kan. Jadi pergi ambil saja. Aminah berilah Jadi Aminah beri, ambil saja, bawa saja, on the way balik, dia kata,
Tengok-tengok dipanggil atan. Atan ni dalam bahasa Arab, atan ni maknanya keldai. Maknanya. Keldai. Halimah tu naik keldai. Suami dia jalan sama-sama dia. Tengok-tengok atan tu laju bawa Muhammad ni. Jadi suami kata, kau ni naik apa ni? Kalau kita kata mula-mula tadi datang naik kancil buruk. Balik-balik naik Porsche pula dah. Sebab tunggu dia kata. Suami dia kata, tunggu. Apa jadi pada kau ni? Tak tahulah dia kata. Halimah kata, ni keldai aku ni berlari laju sekarang ni. Pelik dia kata. Tengok-tengok susu dia pun kembung, dia pun banyak susu. Tengok-tengok unta dia pun jadi gemuk. Pelik dia kata. Balik rumah je, duduk di sana, pokok-pokok semua tumbuh. Rumput-rumput tumbuh. Orang semua tu di Bani Sa'ad tu semua kehairanan lah. Apa dah jadi ni? Barulah dia perasan, kata, ini adalah keberkatan Nabi SAW. Keberkatan budak ni. Itu maknanya daripada kecil lagi tu keberkatan dah ada pada Nabi tu. Sebab itulah banyak benda lah yang akan kita tengok nanti kan. Sampailah kepada akhir cerita kita ni. Mungkinlah setahun lagi tak habis lagi, wallahu alam kan. Tapi kita akan tengok nanti kan macam-macam air keluar daripada tangan Nabi tu kan nanti kan. Salah satu daripada mukjizat tu. Jadi apa-apa yang datang daripada Nabi saja dia akan jadi berkat. Sebab tu orang kata, apakah dia air yang paling mulia sekali? Air yang paling mulia sekali atas dunia ni. Orang kata air Zam-Zam, tak. Ulama kata air yang paling mulia sekali ialah air yang keluar daripada tangan Nabi. Kan pernah sekali kan nak ambil wudu tak ada air. Kan? Jadi tiba-tiba air memancut keluar daripada tangan tu. Sahabat semua tengok, tu mukjizat lah. Mukjizat. Ada lagi yang mukjizat banyak lagi. Mukjizat tu, mukjizat pokok kurma yang menangis. Tu. Ni apa ni? Mana ni? Ni orang panggil apa ni? Mimbar. Zaman Nabi dulu, mimbar ni tak ada. Jadi Nabi duduk atas, bersandar di pokok, di batang kurma. Dia ada belakang hujung ni, masjid Nabi dulu ada batang pokok kurma satu. Jadi Nabi kalau nak baca khutbah, Nabi pergi sandar situ. Sana. Tiba-tiba ada sahabat tengok, kata, sekarang kita dah ramai ni. Dia pun buat, sahabat tu dia buat apa? Dia buat mimbar. Mimbar bukanlah mimbar macam ni cantik sangat ni. Mimbar biasalah, simple-simple tinggi sikit, supaya tinggi sikit. Jadi Nabi tak boleh bersandarlah di mimbar tu. Jadi sekali tu Nabi pun naik atas mimbar tu, nak start ceramah. Tiba-tiba mendengar bunyi ada orang menangis. Semalam tempat saya tu ada kucing menangis. Kucing menangis. Pecik pagi tadi apa? Kucing masuk dalam enjin kereta. Depan hotel tempat saya tinggal tu. Panggil tak nak keluar kucing tu. Ganah kucing tu. Anak kucing. Sampai apa? Sampai orang hotel tu panggil bomba. 45 minit panggil bomba. Bomba pujuk kucing tu supaya keluar. Pelik sungguh cerita. Jadi dia menangis daripada malam. Jadi macam itulah pokok tu menangis. Sahabat semua ni dalam masjid ni, apa bunyi menangis ni? Tengok-tengok apa? Pokok tu menangis. Jadi Nabi beritahu apa? Dia menangis sebab aku dah tak bersandar pada dia. Itu apa dia dikatakan dalam riwayat kata adalah khabar yang mutawatir. Hadis mutawatir tu. Benda tu mutawatir ni makna apa? Kalau siapa kata tak ada, boleh jadi kafir. Maknanya nak cerita ni, benda tu semua orang tahu. Makruf. Jadi habis cerita tu Jadi tinggallah Nabi bersama dengan Halimah As-Sa'diyah. Berapa lama? Mula-mula 2 tahun. Biasalah orang Arab dia akan, bukan orang Arab lah, dalam Quran pun sebut bahawa kita ni kena menyusukan 2 tahun tak? Gitulah kan. Yurdi'na haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Sepatutnya mak ni kena menyusukan anak 2 tahun. Barulah cantik. Menyusu dada orang panggil Sekarang ni tak ada lah. Menyusu apa ni tak tahu kan, Neston. Makan Neston. Dan juga susu daripada New Zealand dan Australia. Jadi tak makan susu ibu dah. Jadi dia menyusu selama 2 tahun. Habis 2 tahun dia hantar balik. Hantar baliklah ke mak dia kan. Tapi merayu, Halimah ni suka sangat kepada Nabi SAW ni, kepada Muhammad. Bila hantar, dia kata minta lah tinggal dengan aku lah. Kita tinggal dengan aku. Jadi Aminah pun benarkanlah dia tinggal lagi bersama sehinggalah umur 4 tahun ataupun 5 tahun. Maka berlakulah peristiwa yang dipanggil Syaqqus Sadri yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Hadis Muslim. Jadi apakah cerita dia? Yang menyebabkan sampai kepada umur 4 tahun 5 tahun ni, yang menyebabkan
Halimah ni tak boleh dah. Dia takut dah nak bela Nabi ni. Dia terpaksa hantar balik. Jadi apakah peristiwa tu? Peristiwa tu nama dia Syaqqus Sadri, yang akan kita ceritalah pada minggu depan insya-Allah. Itulah. Jadi setakat itulah sebab dah masuk isyak dah kan. Jadi kita sambung nanti pada Syaqqus Sadri pada minggu depan. Wallahu a'lam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita ni orang yang akan mengenal Nabi dengan lebih lagi insya-Allah dengan cerita-cerita sedikit yang kita dengar ni pada malam ni dan malam-malam akan datang insya-Allah. Jadi kita tamatkanlah dulu sesi kita dengan membaca surah Wal Asri bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.